Nun mati dan tanwin. Nun mati atau tanwin ya. Hukum nun mati atau tanwin. Tanwin dua baris atas. Okey, ini garisan lah. Sini garisan. Baris bawah dan baris depan. Ini asalkan tanwin. Huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan mana-mana huruf hijaiyah. Okey. Okey, dia ada hukum. Dia akan jatuh hukum dia. Apa dia hukum dia? Ada 4. Okey, pertama sekali suka main warna ni. Macam ni. Ini cara saya lah. Kadang-kadang bila saya start mengajar pelajar, saya akan terangkan dulu yang mat dengan nun mati atau tanwin, sebab bacaannya memang berbeza. Memang kena betul bacaannya. Hukum-hukum lain ada juga, tapi mungkin akan mudah sikit. Contohnya macam mim mati, banyak yang bacaannya lebih jelas. Dia tak susah untuk pelajar ingat. Tapi macam untuk yang ini, dia ada 4 hukum, iaitu pertama sekali ialah izhar halqi. Okay, izhar okey, nampak ya? Ni ha. Ini ha. Okey, pakai crayon ni dia tebal sikit. Izhar halqi. Crayon ni kalau dia cantik kan, suruh pakai tu. Izhar halqi. Lepas tu kita ada bentuk baris. Idgham. Idgham tu tepi lah kot. Sebab idgham ni dia ada 2 bahagian. Idgham lepas tu kita ada ikhfa lagi paling banyak ni huruf dia. Kita taruh iklab sini lah. Iklab. Iklab nampak tak? Lepas tu kita ada ikhfa hakiki. Nampak? Pink. Okey. Ikhfa. Saya ingat lah. Apa yang penting matlamat sampai. Okey. Mana saya kena pakai pen kecil lah kot untuk huruf-huruf ni. Okey. Penting untuk kita tahu huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah ni semua akan dibahagikan ikut. Ni senang nak ingat. Saya bagi tips untuk pelajar lah supaya kita ingat mana letaknya huruf-huruf hijaiyah tu mengikut hukum-hukum ni. Sebab jika dijumlahkan huruf hijaiyah bahawa hukum ni dia dijumlahkan jadi semualah. Jadi kita letakkan mana pen dia. Sekejap set pen jap. Cara nak ingat huruf-huruf apa dalam hukum ni. Sebab bila kita ngaji nanti, yang penting mata kita kena cekap lah. Asal kita nampak aja nun mati dan juga tanwin, kan kita akan tengok sebelah apa hurufnya. Jadi kita akan tahu apa hukum yang jatuh dalam bacaan tu. Okey, saya nak bagi tips cara nak ingat apa huruf dia. Yang pertama sekali, yang paling mudah ni lah iklab. Iklab satu huruf je, itu huruf ba. Okey. Lepas tu izhar halqi ni huruf yang keluar kat kerongkong. Yang bila kita sebut tu, kita sentuh kat kerongkong, kita akan rasa macam tergetar kat kerongkong tu. Huruf-huruf yang terlibat ialah huruf ha. Nampak tak? Ha, kha,
Ain, Ghin, Ha simpul, dan juga Hamzah. Hamzah ataupun alif Hamzah. Sekali dah Hamzah, alif. Okay, lepas tu iqlab huruf ba. Huruf idgham dulu. Saya pergi ke huruf idgham dulu sebab ikhfa hakiki ni dia banyak. Jadi kita pergi ke idgham dulu. Idgham ada dua jenis, iaitu idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah. Okey, idgham ma'al gunnah dan juga idgham bila gunnah. Ma'al gunnah, ma'a ni maksudnya sama, bersama dengan dengung. Okey, ma'a ni sama bahasa Arab. Jadi yang dengung, saya nak mudah saya ingatkan yanmu, iaitu huruf ya, nun, mim, waw, yanmu. Dan bila gunnah, bi dengan la tanpa gunnah, adalah gunnah, maknanya tak ada dengung, iaitu huruf lam dan juga ra. So last kali nak ingat yang hifz hakiki. So hifz hakiki senang, mudah je. Okey. Ini semua huruf dah ada kat sini kan. Jadi kita tahu kat sini ada hamzah, alif, hamzah, lepas tu ada ba, ta tak ada. Kita ingat kat hifz hakiki kita letakkan ta. Maknanya huruf yang tak ada, huruf hijah yang tak ada, kita letak dekat hifz hakiki. Ta, sa. Nampak Okey, jim. Sebab hifz hakiki ni paling banyak sekali huruf. Jim, ha dah di sini, ha, kha, dal, zal. Ra dah di sini, kat bila gunnah, ra, zai, sin, shin, sad, dot, ta, za, ain, ghin, fa, kaf, kaf. Okey, jumlah dia 15 huruf. Okey, maknanya kat sini ada 6 huruf, 6, ba 1 huruf. Saya selalu tulis kat sini kan, kat pelajar supaya dia. Ni mesti ada 15. Kalau tak cukup 15, ada yang kurang lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dia ada 15 huruf kat hifz hakiki ni. Jadi biasanya kalau kita ngaji tu, kita banyak jumpa dengan hukum hifz. Okey, 1, 2, 3, 4. 4 dekat ma'al gunnah dan 2 dekat bila gunnah. Jumlah idgham semua ada 6 huruf. So total huruf hijaiyah semua kita letakkan ini, segini saya ada hamzah dan alif ya. Jadi sebenarnya ada 2 lah, tapi dia bunyinya sama. Jadi 6, 7, 6 tambah 6, 7 tambah 6, 13, jadi 28 ataupun 29 huruf hijaiyah semuanya. Jadi kalau orang tanya, berapa huruf hijaiyah? 28 ataupun 29. Tu jumlah huruf hijaiyah, huruf dalam bahasa Arab. Okey. So, kita dah tahu hukum dia dan huruf yang terlibat, dan kita tahu macam mana cara nak baca dia. First sekali, saya nak terang dulu izhar maksudnya. Maksud izhar, penting untuk kita tahu apa maksud pada dalam bahasa Melayu izhar. Hukum tajuk kita ni. Sekarang saya ajar pelajar hukumnya izhar. Izhar tu apa? Jadi saya akan pastikan pelajar tahu apa maksud dia dalam bahasa Melayu. Jadi dia akan lagi faham lah. Jadi kat sini izhar maksudnya jelas, terang atau nyata. Okey, maksud bagi izhar halqi ni ialah nyata dan terang, dan halqi dinisbahkan kepada halkum. Okey, istilahnya menzahirkan nun mati atau tanwin apabila bertemu salah satu daripada huruf izhar halqi. Maknanya bila kita ada bila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar halqi yang 6 ni, bacaannya mesti jelas, terang dan nyata, dan harakat dia satu harakat. 1,
harakat. Harakat. Okey. Okey. Ini harakat ni penting nak tahu. So, daripada kita tahu hukum dia, bila tahu hukum dia, kita akan tahu bacaan dia. Sama ada nak panjang ke, nak pendek ke, nak dengung ke. Itu penting nak tahu. Okey, kedua iqlab. Iqlab maksudnya menukarkan nun mati atau tanwin kepada mim yang diikhfa'kan ataupun disembunyikan serta dengung apabila bertemu huruf ba. Okey. Cara bacaan iqlab ialah nun mati atau tanwin ditukarkan kepada mim dan didengungkan sekadar 2 harakat. Ni 2 harakat. 2 harakat ni. Dan ni banyak lagi misalnya, lepas ni nanti kan saya akan repair balik ni dan saya akan bagi contoh-contohnya. Kita nak terus ngaji, nak mula ngaji, tapi kalau kita tak betul-betul faham tajwid ni sekarang kan, lain pula jadi kan, saya pula lah jadi dapat saham yang tak betul akhirat sekarang. Jadi kita man-man lah, tenang, kita fahamkan tajwid dulu. So seterusnya ikhfa' hakiki. Tapi jangan risau perempuan, dia sebenarnya tak susah pun. Bila kita biasa, alah biasa, tegal biasa kan. Dah biasa, nanti lama-lama lidah kita akan betul, kita akan tahu, nak jumpa je kita akan baca ikut. InsyaAllah kita akan jaga dia punya harakat dia, tajwidnya. So ikhfa' hakiki ada 15 huruf. Maksud ikhfa' ialah menyembunyikan nun mati atau tanwin apabila bertemu salah satu daripada huruf ikhfa' hakiki. Cara bacaan ikhfa' hakiki ialah nun mati atau tanwin disembunyikan serta didengungkan sekadar 2 harakat ke dalam huruf-huruf ikhfa' hakiki. Ini pun 2 harakat. Ikhfa' hakiki ni yang paling banyak kita akan jumpa. Kadarnya 2 harakat. Okey. Dan seterusnya idgham. Okey, idgham ada 2, iaitu idgham ma'al ghunnah dan juga idgham bila ghunnah. Maksud idgham ialah memasukkan. Okey, ma'ani bersama al-ghunnah ni dengung. Bila bertemu huruf yang yanmu ni, yanun min waw ni, dia akan dengung. Okey. Memasukkan apa? Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Memasukkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf-huruf idgham. Bila kita ngaji idgham ni, nanti kita perasan dia punya, kita tak sebut pun nun ataupun tanwinnya, dia masuk dalam huruf tu. Nak tahu macam mana nanti kita akan baca lah. Kalau jumpa kita akan cerita lah. Okey. Sebab lepas tu okey, yang ni bila ghunnah, huruf lam dan ra, 2 huruf je. Dia tak dengung. So ni dulu ni saya kena lagi load lagi satu video lah, contoh-contoh huruf, contoh-contoh hukum ni tadi. Sebab tadi yang huruf mat kita ada contoh, ini pun tak ada contoh, tak fair lah kan. So ni kena ada time dia lah, kita letakkan contoh, kita fahamkan, lepas baru kita ngaji sama-sama.